Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Naim bin Azhar dan nama grup saya ialah Ainul Mardiah. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah bagaimana pendidikan dapat menyelesaikan masalah perpaduan dalam kalangan kaum di Malaysia. Apakah itu perpaduan? Perpaduan merupakan satu proses yang menyatu padukan anggota masyarakat dan negara keseluruhannya melalui ideologi negara di mana setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan bersama dalam kalangan mereka. Dasar pendidikan di Malaysia saya bahagikan kepada 3 iaitu dasar pendidikan zaman penjajah, yang kedua dasar pendidikan selepas merdeka, yang ketiga PAK 21 dan Pelan Pembangunan Pendidikan. Dasar pendidikan zaman penjajah. Yang pertama, pada zaman British dahulu, sistem pendidikan kita berpandukan dasar pendidikan British pada abad ke-19. Sistem ini hanya dijalankan di negeri-negeri Selat. Yang kedua, negara kita dahulu terikat dengan pendidikan yang dijalankan oleh penjajah, iaitu British yang mementingkan pendidikan untuk kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga, pihak British memberi keutamaan kepada pelajaran Melayu dan Inggeris. Yang keempat, pendidikan Cina dan Tamil dibiarkan berkembang secara sendirian. Yang kelima, tanah Melayu dipecahkan kepada 4 aliran iaitu sekolah Inggeris, sekolah Melayu, sekolah Cina dan sekolah Tamil. Yang keenam, setiap sekolah mempunyai bahasa penghantarnya sendiri dan kurikulum yang berbeza di antara satu sama lain. Yang kedua, dasar pendidikan selepas merdeka. Beberapa perubahan diwujudkan bagi memperkasa pendidikan di negara ini. Secara tidak langsung, memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Contohnya, yang pertama, Laporan Razak tahun 1996. Yang kedua, Laporan Rahman Talib iaitu pada 1999. Ia menyarankan supaya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah Cina dan sekolah Tamil. Yang ketiga, Dasar Pelajaran Kebangsaan iaitu pada tahun 1979. Yang keempat, Kurikulum Baru Sekolah Rendah iaitu KBSR pada tahun 1983. Dan yang terakhir, Kurikulum Baru Sekolah Menengah KBSM iaitu pada tahun 1989. PAK 21 bersesuaian dengan matlamat dan zaman. KPM telah melaksanakan pembelajaran abad ke-21 bermula pada tahun 2014. PAK 21 dikatakan sebagai proses pembelajaran yang berpusatkan kepada murid. Poin yang ketiga, terdapat beberapa elemen yang diterapkan. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga, pemikiran kritis. Yang keempat, kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. Yang kelima, belajar secara berkumpulan. Secara tidak langsung, elemen di atas telah memupuk semangat perpaduan antara kaum. Pelan Pembangunan Pendidikan. Pelan Pembangunan Pendidikan dilancarkan untuk melonjakkan sistem pendidikan ke tahap yang lebih tinggi. Yang kedua, terdapat 11 anjakan di dalam pelan ini. Yang ketiga, selain proses transformasi sistem pendidikan, pelan ini juga turut menyasarkan pembangunan pelajar yang memiliki 6 sifat utama untuk membolehkan mereka bersaing di peringkat global iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dua bahasa, beretika dan beragama serta beridentiti kebangsaan.